Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sayang buat semua penonton setia Nona. Apa khabar semua? Mira doakan agar anda dan keluarga berada dalam keadaan baik-baik sahaja. Saban hari kita asyik sibuk dengan urusan kerja dan sebagainya. Hujung minggu sebegini, apa kata curi sedikit masa dan ambil peluang bersama keluarga maupun sahabat handai untuk bersantai atau sekadar bertanya khabar. Setiap kita punya 24 jam sehari. Gunakanlah masa itu sebaiknya. Jangan biarkan masa kita berlalu tanpa erti. Cipta sebaik mungkin memori indah kerana kita tidak tahu baki masa yang kita ada untuk kita menikmati dan mensyukuri kehidupan yang singkat ini. Menarik di Nona minggu ini. Pergerakan tu terbatas nak buat kerja kan. Semua saya bergantung pada anak-anak. Saya pun ambil tanggungjawab. Gantilah tempat abang. Kami lebihkan kepada kehijauan lain daripada yang lain. Dibina dalam hutan pokok nipah yang rileks, yang santai untuk seisi keluarga. Basically, kayu-kayu yang kita guna ni kayu kita semula lah daripada rumah-rumah kampung lama. Dia lebih kepada actually Melayu Nusantara. Menikmati juadah enak sambil menghayati suasana redup dikelilingi pokok nipah dan lanskip hijau yang mendamaikan pasti memberi pengalaman yang berbeza. Kafe unik yang semakin tular di laman media sosial ini menjadi antara pilihan popular pengunjung dari serata negeri untuk menikmati hidangan makan tengah hari maupun minum petang. Sambil bersantai bersama keluarga atau teman-teman, anda juga boleh menikmati minuman air nira segar yang ada disediakan. Jom ke utara, kita relax kejap bersama Nona di Kafe Nipah Klasik yang terletak di Perlis. Kawasan ladang yang dihiasi dengan tanaman pokok nipah ini bukan sahaja popular sebagai lokasi untuk bersantai di hujung minggu, malah menjadi medan selera untuk pengunjung menikmati juadah enak bersama keluarga juga teman-teman. Konsep yang ingin diketengahkan adalah hasil kreativiti dan inspirasi daripada pemiliknya sendiri. Menanam pokok nipah sebenarnya untuk santai-santai. So selepas daripada tu, selepas pokok nipah dah membesar, mencipta satu ruangan yang mana macam gazebo, ruang untuk rehat keluarga. So di situ dia timbul satu idea untuk menjadikan satu perniagaan. Kunjungan daripada saudara mara mengilhamkan satu kawasan untuk dijadikan satu tarikan pelancong di negeri Perlis. Tempat yang lain daripada yang lain. Maksudnya restoran tu dibina dalam hutan pokok nipah yang rileks, yang santai untuk seisi keluarga. Suasana redup dipayungi pokok nipah dengan pemandangan lanskap menghijau, memberikan suasana nyaman buat pengunjung yang ingin menjamu selera. Fokus utama kami sebenarnya untuk memperkenalkan satu daya tarikan barulah dekat Perlis. So yang keduanya tarikan cita rasa makanan utara seperti mi sup utara, mi goreng mama, laksa sarang burung. Paling top kat sini macam air nira lah. Air nira antara salah satu tarikan di sini. Selain pada nira, kami juga menyediakan masakan panas seperti masakan sata, dimsum dan keput lekor daripada Kelantan. Itu antara masakan yang tradisi kami lah daripada turun-temurun lah. Membawakan konsep klasik dalam hiasan dekorasinya, kafe ini kelihatan unik dan mampu menarik perhatian pengunjung dari serata negeri. Keindahan alam semula jadi di sini menjadi tarikan utama kepada pengunjung yang ingin menikmati suasana tenang di desa. Di Perlis hanya ada dua je tempat yang berkonsepkan restoran dalam kebun nipah. So yang kami punya, kami lebihkan kepada kehijauan. Maksudnya semula jadi. Kawan-kawan family main makan dengan bersantai, relax dengan keluarga. Lepas tu dengan ada aktiviti lain yang kami sediakan di sini. Dekorasi ni kami bertemakan nama itu sendirilah, Nipah Klasik. So klasik tu yang membuatkan untuk memperkenalkan tempat yang dia santai tapi dia klasik dari segi contoh warna, struktur dia, design, titi, gazebo yang sedia ada yang kami bina, kami upgrade dan sebagainya.
Kak pun sebenarnya tak tahu tempat ni sebab Kak first time main sini. Anak mereka cakap, Mai betul Kak main sini, main tengok sebab first nama dia lah nipah kan. Sebab nak tengok tempat dia sendiri macam mana. So memang menarik lah tempat ni sebab dia ada pokok nipah yang dikelilingi pokok nipah. Lepas tu dia neutral. Lepas tu dia cuaca lah kan panas. So bila macam ni tu dia tenang sikit lah kan. Lagi satu Kak memang nak makan nipah. Dekat sini memang fresh nipah. Kita order baru dia pergi ambil dan dia hidangkan yang fresh lah. Beroperasi setiap hari, ia menjanjikan pengalaman berbeza buat pengunjungnya. Aktiviti bot pedal tangan turut disediakan bagi mereka yang ingin merasai pengalaman menyusuri laluan di celahan pokok nipah. Selain customer datang menjamu selera kat sini, kami juga menyediakan aktiviti untuk bersantai dan relax. Contohnya hand paddle boat ni biasanya dia akan dibina dalam kolam kan. Kami set up ni sebenarnya untuk TT, laluan TT. So kita buat satu boat yang macam sampan tu kan. Tapi tak boleh sebab nak kayuh susah kan. So kami cuba cari alternatif lain. Kami dapat supplier boat ni, kami buat satu servis yang baru. So yang boat ni tarikan dia antara yang kedua lah tempat ni. Sesekali bersantai sambil menikmati suasana kampung yang nyaman dan mendamaikan pasti dapat melepaskan lelah selain mencipta kenangan dan pengalaman manis bersama mereka yang tersayang. Manusia ditakdirkan dengan ujian yang berbeza-beza. Bagi Azian Abdul Rahim, 44 tahun, menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga setelah kematian suami setahun yang lalu bukanlah sesuatu yang mudah. Walaupun serba kekurangan demi menyara diri dan insan-insan tersayang, Azian yang mengalami masalah kesihatan nekat untuk menjual nasi lemak dengan dibantu anak-anaknya. Nona menyelami kisah kegigihan ibu tunggal kepada 9 orang anak ini dalam mendidik dan mencari rezeki bagi membesarkan mereka. Semoga semangat wanita hebat ini dapat memberi inspirasi buat kita semua. Bertapak di Pasar Tani Sarjana Utama Selangor, Azian Abdul Rahim, ibu tunggal kepada 9 orang cahaya mata ini, mengusahakan jualan nasi lemak bagi menampung kehidupannya sekeluarga. Azian turut dibantu anak-anaknya sepanjang berniaga di sini. Saya mula daripada anak saya kecil, yang sulung tu darjah berapa. Saya berniaga dekat kedai Aceh depan tu lah, dia ada majlis punya. Saya berniaga kat situ, berniaga mata-rata lah. Lepas tu saya masuk pasar malam, ada kawan dekat Pasar Tani tu juga nak masuk pasar malam tak, saya masuk juga pasar malam. Tapi pasar malam saya tak boleh lah sebab saya dah anak sekolah. Lepas tu saya pun tak berapa nak sihat masa tu. Lepas tu suami cakap, awak tak nak berniaga tak apa, kesian pula tengok awak terkejar sana terkejar sini. Tak payahlah, dia kata seminggu sekali tak apa. Dia cakap alhamdulillah kan dia boleh cover lah. Ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Selepas kematian suami, Azian yang menghidap penyakit radang sendi atau arthritis terpaksa bangkit untuk mencari rezeki walaupun keadaan dirinya tidak membenarkan dia melakukan sebarang aktiviti berat. Sejak arwah tak ada tu, yang masa saya dalam edah tu kan, saya ada duduk kat rumah, memang duduk betul lah. Tu yang jadi lagi teruk tu, saya nak ke bilik air ke, saya susah. Saya kena bantu anak-anak. Kalau tak ada anak-anak, tak tahulah, saya rasa memang jatuh tergolek. Saya nak melangkah tu susah. Saya ni dah bangkit balik luar cakap pergi hospital, pergi klinik untuk saya punya boleh bergerak ni. Alhamdulillah saya dah boleh bergerak sikit. Kat pasar tu macam kita orang ni macam kira pangkat macam tu kan. Nombor 5 ni, bawah saya ni dia dah pergi asrama. So kita orang naikkan lagi seorang tu untuk jaga kat depan. So yang adik-adik yang bawah ni kita orang terapkan dia dekat rumah, kemas rumah. Kalau berniaga, barang berniaga, basuh semua tu. Lepas tu bila contoh kalau saya tak ada hari Sabtu tu, adik yang bawah nombor 5 tu yang akan handle depan, pergi depan macam tu. Sedar akan peranannya sebagai anak sulung, Muhammad Izzul Irsyad, 21 tahun, kini menggalas tanggungjawab membawa van sekolah peninggalan arwah ayahnya bagi menampung pendapatan keluarga.
Saya pun dah ada diskusi dengan ibu, kata kalau parking van sekolah ni lama-lama sayang. Saya pun ambil tanggungjawab sebab arwah ayah ada. Bagi tahu kalau tak ada abah dah tak ada, kau gantilah tempat abah kan. Sebab dia pernah cakap dengan saya, dia kata bawa lah van sekolah tu kalau abah dah tak ada, jangan terpelalai kat situ kan. Saya pun niat saya nak tunaikan janji arwah tu. Sekarang saya bawa budak sekolah. Kehilangan orang tersayang pastinya meninggalkan kesan yang mendalam, terutamanya kepada ahli keluarga terdekat. Walaupun masih kecil, pemergian insan bergelar ayah benar-benar memberi impak yang besar kepada anak bongsu ini. Dia macam tak tahu apa-apa kan, cuma masa dia arwah meninggal tu kita mandikan dia, cuma dia takut sikit lah tengok abah dia macam terbaring, dia menangis tak nak cium. Tapi dia pandai cakap juga. Kalau hari tu dia cakap dia mimpi, dia kata dia nak durian. Dia kata kenapa? Dia mimpi abah belanja durian. Dia tak suka makan durian, tapi memang saya kata dekat abang dia belilah Angah. Tapi betul dia makan banyak, sebiji itu berulah-ulah dia makan. Agaknya betul agaknya dia kata. Meskipun tiada lagi nasihat dan tunjuk ajar daripada seorang ayah, Nur Aisyah Balkis tetap memastikan adik-adiknya sentiasa menyiapkan tugasan sekolah. Kita ringankan beban buat kan. So kita didik diorang pergi sekolah pun macam kena pergi ya. Sebab kan ayah dia dah tak ada. So diorang ni macam tak nak cuti je. So suruh diorang pergi sekolah semua tu. Kalau buat masa sekarang cabaran saya macam ni lah, saya kena, orang kata pergerakan tu terbatas nak buat kerja kan. Cuma saya bergantung pada anak pakai tongkat lagi kan. Sekarang saya dah sebab saya pergi terapi, saya boleh bergerak sikit-sikit, tapi kalau macam nak berjalan jauh tu memang saya perlu anak-anak. Kadang saya tak balance, kadang saya pijak benda yang tak ni saya nak jatuh. Mengganti dan menggalas tanggungjawab sebagai pemimpin keluarga bukanlah suatu perkara yang mudah, namun ia tidak mustahil bagi 9 adik-beradik ini. Tanggungjawab dia besar jugalah. Tapi kita kena belajar, kena selesa lah nak tanggung diorang semua ni. Walaupun berat, suka anak tu, kita kena terima lah. Serba kekurangan, namun Azian tidak pernah mengeluh. Malah dia sentiasa bersyukur dikurniakan cahaya mata yang baik dan bertanggungjawab. Saya selalu cakap kat dia orang, suruh belajar. Kita dah hidup macam ni, abang kau dah tak ada, kata belajar betul-betul lah. Lepas tu, itulah solat tu jangan lupa. Lepas tu saya pakai dengan dia orang. Jangan duk kejar duit sangat saya dapat ni lah kan, dia orang kan. Jangan lagi hamba duit ke apa. Belajar tu nombor satu, dia kata semayang tu jangan tinggal lah. Arwah pernah cakap, dia kata kalau susah-susah macam mana pun, janganlah berpecah belah antara mak dengan adik-beradik. Itu je, biar susah senang sama-sama. Terima kasih sebab kita akan cubalah belajar betul-betul semua untuk ubah family. Terima kasih sebab tak pernah pun mengeluh, mengadu ke, tak penat jaga. Semoga dia sihat panjang supaya dia boleh besar kayak kita orang. Setiap yang berusaha pasti akan berjaya. Semoga keakraban dan kecekalan keluarga ini dalam menempuh kepayahan bersama dapat dijadikan inspirasi buat semua.
Kediaman teras 2 tingkat dengan konsep perumahan eksklusif Moni Springtime menjadi lokasi pilihan Nona minggu ini. Rumah milik Encik Syamsul Selamat dan pasangan Puan Nur Hayati Mohamed ini mendapat sentuhan pereka hiasan dalaman profesional bagi proses ubah suai dan tata rias kediaman. Mengambil kira warna kegemaran pemilik iaitu putih dan emas, konsep modern luxury dipilih sebagai tema dekorasi kediaman mereka. Selain mampu menonjolkan aura mewah dan elegan di segenap ruang, pemilihan rona cerah turut membuatkan kediaman tampak lebih luas dan kemas. Hiasan dan aksesori dengan elemen keemasan serta penggunaan cermin di ruang utama pula berjaya menaikkan lagi seri dekorasinya. Memilih gabungan unsur klasik dan gaya industri sebagai konsep dekorasinya, Villa Limas Bonda yang terletak di Teluk Panglima Garang, Selangor berjaya mencuri perhatian ramai, khususnya pengunjung yang gemarkan suasana desa dan alam semula jadi. Dekorasi menarik serta ruang yang selesa antara faktor yang sering menambat hati. Penggunaan unsur kayu dan batu bata menyelahkan lagi keunikan villa ini. Segmen Diary Deco meninjau susun atur dan tata hias penginapan berkonsepkan inap desa ini untuk inspirasi dekorasi anda. Mendapat sokongan dan dorongan daripada ahli keluarga, Nur Hafizah Mio Muhammad Tahir memutuskan untuk menjadikan Villa Limas Bonda sebagai sebuah rumah penginapan sejak Mei tahun lalu. Tercetus daripada sentuhan kreatif seorang ibu, dekorasi villa ini membawa konsep gabungan gaya industrial dan klasik. Perincian ukiran kayunya pula menonjolkan nilai-nilai tradisi Melayu. Konsep yang kami bawakan ni dia lebih kepada actually Melayu Nusantara. Kat Malaysia ni kita sedia maklumlah kita Melayu dan juga Jawa. Jadi family kami ni memang ada daripada tanah Jawa lah. Jadi Melayu Nusantara tu basically lebih kita tekankan untuk kita punya konsep dan juga dekor. Tertarik dengan konsep ala kampung, Nur Hafizah memilih untuk mendekorasi atap villa dan bahagian tangga dengan ukiran kayu manis kerawang dari Indonesia. Ukiran yang ringkas serta penggunaan rona senada menjadikan segenap ruang lebih menarik. Basically kayu-kayu yang kita guna ni kayu kita semula lah daripada rumah-rumah kampung lama. Kita pergi cari, kita gunakan semula. Kalau boleh lihat daripada tiang-tiang yang ada, memang kami guna kayu-kayu daripada rumah lama. Tangga tu kita ambil inspirasi daripada tangga rumah di Melaka. Total bilik yang ada di Limas Bonda ni, kalau kita lihat, kita ada 2 section lah. Kita ada 2 bilik dekat bawah, 4 bilik ke atas. So total ada 6 dan kita ada 1 lagi yang memang untuk single, yang ni lebih privacy lah. So total bilik ada 7. Setiap bilik tu kita memang ada 1 bilik air pada setiap bilik. Walaupun dekorasinya lebih terarah kepada tema kampung, villa ini turut menyediakan ruangan khas seperti kafe mini untuk pengunjung yang ingin menikmati minum petang sambil beriadah bersama keluarga di bahagian kolam renang. Untuk kolam renang ni, yang pool ni, memang kita letak untuk kids punya feature, sebab kalau kita lihat kanak-kanak lah yang paling gembira sekali kan kalau kita pergi ke hotel ke mana-mana pool tu. So untuk kids tu kolam dia kedalaman dia 2 kaki, which is just nice for kids, tak terlalu dalam. Untuk dewasa pun tak terlalu dalam juga sebab dia 4 kaki. So dia akan sampai kita punya at least dada lah. So tak adalah rasa macam tenggelam sangat. Dan kalau kita nak monitor anak-anak kita dalam kolam yang untuk dewasa tu pun still okay. Gaya klasik ingin ditonjolkan melalui penggunaan perabot berunsur kayu dan elemen vintage sebagai pelengkap dekorasi. Nur Hafizah membuat sedikit olahan dengan menambah perhiasan seperti pokok bunga bagi menyuntik seri kediaman. Pemilihan warna dan susun atur perabot juga penting untuk menjadikan ruang tampak lebih luas dan rapi. Kita sentiasa ada mother's touch tu, maksudnya sentuhan ibu tu. Contohnya macam kalau dari segi dekorasi pun mak yang akan cakap okey,
macam ni cantik, macam ni cantik. So kita akan cuba tunaikanlah apa yang ibu nak tu. Jadi kita nak mereka happy, gembira dekat sini dan rasa kasih sayang ibu dan seperti mana mereka berada di rumah ibu. Macam kalau kita balik kampung tu kita rasa seronok, kita nak mereka juga rasa seronok. Villa dengan tata rias ruang yang unik ini boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi kepada pemilik kediaman yang gemarkan gabungan gaya klasik dan industrial. Masakan kampung merupakan antara hidangan kegemaran masyarakat tempatan di Malaysia. Walaupun cara penyediaannya kadang-kala agak ringkas, kombinasi bahan-bahan segar yang digunakan mampu menambat selera sesiapa sahaja. Segmen Air Tangan minggu ini akan berkongsi 2 resepi sajian Melayu tradisi dari utara bersama Nur Haziani Hassan. Bagi penggemar kerabu, ketahui cara penyediaan kerabu kerang tauge yang diolah menggunakan beras yang disangai, juga rojak istimewa utara yang dipanggil pincuk jantung pisang. Tak lokek untuk berkongsi video pelbagai resepi masakan bersama pengguna laman media sosial. Nur Haziani Hassan atau lebih mesra disapa Ani turut gemar mengolah resepi sedia ada agar lebih enak dan mudah untuk disediakan. Hai semua penonton Nona, hari ini saya nak tunjuk menu istimewa daripada utara iaitu kerabu tauge dan kerang dan pincuk jantung pisang. Jom kita mula. Antara bahan-bahan yang diperlukan untuk penyediaan kerabu kerang tauge ialah kerang, tauge, bawang merah, bawang putih, serai, limau nipis, tomato, daun selum, air asam jawa, santan dan beras yang telah disangai. Bagi bahan kisar pula sediakan cili padi, belacan, gula, garam dan air asam jawa. Mula-mula kita rebuskan kerang dulu. Masukkan sedikit garam, serai dan bawang putih. Masukkan kerang ke dalam air yang panas. Pastikan kerang direbus selama 3 minit sebelum diangkat. Selepas 3 minit, kita masukkan kerang ke dalam air ais supaya senang untuk proses kupas dan kerang nampak cantik. Biarkan sehingga sejuk dan siap untuk dikupas. Masukkan toge ke dalam air yang mendidih selama 1 minit saja, tak boleh lama-lama. Nanti dia terlalu lembik. Dan terus masukkan ke dalam air ais untuk mengekalkan kerangupan toge. Biarkan toge sekejap, kemudian kita terus. Kita hiriskan tomato halus-halus. Tapi terpulanglah, kalau nak potong besar-besar pun boleh. Ikut selera masing-masing. Kemudian kita potong daun selom. Daun selom ni biasanya kita buat ulam. Dan kerabu sebab dia boleh dimakan mentah. Petua, kalau nenek saya dulu, kalau nak buat kerabu, bawang hendaklah dihiris senipis. Kita nak gaul ke semua bahan-bahan tadi. Masukkan bahan yang telah dikisar. Sedikit air asam jawa. Kerisik ni bahan yang wajib ada untuk kerabu ala utara. Tauge yang telah dicelur tadi. Kerang yang telah direbus. Masukkan bahan yang dihiris tadi. Gaul semua. Sedikit santan pekat ya.
paling special kat sini adalah beras yang telah disangai dan ditumbuk. Tak semua orang tahu petua ni. Gaulkan sekali. Dia rasa hangus-hangus beras ni yang membuatkan kerabu ni rasa unik. Kita gaulkan semua. Gaul sebati ya. Okey, boleh tambahkan garam sedikit. Sedikit gula dan perahan limau nipis. Okey, gaul sebati. Ini kerabu kita yang dah siap, sedia dihidang bersama nasi panas. Sekarang kita nak buat pincuk jantung pisang. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kerabu pincuk jantung pisang pula ialah jantung pisang, bawang besar, cili padi, belacan, garam, gula, cuka dan air asam jawa. Kita hiris jantung pisang ni untuk kerabu atau pincuk ni, kita hiris nipis-nipis. Kalau untuk buat ulam, kita hanya potong belah dua saja. Kita masukkan ke dalam air yang dah dicampur dengan cuka. Okey, rendam sekejap. Dalam 15 minit macam tu. Langkah seterusnya untuk sensasi rasa pedas, tumbuk sedikit belacan dan cili padi. Kita tumbuk kasar cili dan belacan tadi. Jangan terlalu halus ya. Sebab beza kerabu dan pincuk. Pincuk ni semua bahan-bahan dia tumbuk kasar. Kalau kerabu tu ada banyak lagi bahan lain. Bawang merah dihiris nipis. Jantung pisang tadi yang dah dihiris dan yang dah direndam dengan cuka. Masukkan bawang yang dah dihiris. Masukkan bahan yang dah ditumbuk tadi. Seterusnya, masukkan sedikit garam, gula dan cuka sebagai penambah rasa dalam masakan. Kita gaul rata dan boleh perasakan kalau tak cukup masam, kita boleh tambah cuka. Kedua-dua sajian ini memang enak dinikmati bersama nasi dan lauk pauk selain sesuai dijadikan sebagai ulaman penambah selera atau dimakan begitu sahaja. Selamat mencuba. Ibarat tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Potongan rekaan busana klasik tradisional bukan sahaja selesa digayakan, malah membuatkan penampilan pemakai lebih anggun dan tampak eksklusif seiring trend semasa. Bagi Suraya Syarifuddin, dia menterjemahkan rasa cintanya terhadap tradisi busana klasik milik keluarga menerusi sentuhan rekaan busana daripada labelnya sendiri iaitu Mas Lia. Kepada peminat fashion yang ingin mengimbau kembali nostalgia dahulu kala melalui peragaan busana tradisional, segmen Lensa Gaya menampilkan koleksi terbaru daripada jenama ini. Mula mencuburi industri fashion tanah air sejak 2016, jenama ini terkenal dengan rekaan tradisional yang anggun dan minimalis. Berhasrat untuk meneruskan legasi gaya klasik yang dibawakan oleh neneknya, Suraya Syarifuddin mahu terus menerapkan elemen gaya yang sama dalam koleksi rekaannya. Sebenarnya koleksi Mas Lia ni rekaan dia every year is actually basically the same. Actually kita punya konsep tu adalah konsep tradisional diinspirasikan oleh arwah nenek-nenek saya lah. So basically saya ni membesar dengan kedua nenek yang suka bergaya, pakai baju kurung atau baju kebaya yang cantik hari-hari. Jadi saya membesar dengan melihat benda tu sebagai satu kebiasaan. Sebab tu apabila saya dah besar tu saya nak kita boleh pakai hari-harian tanpa rasa benda tu hanya untuk pergi kerja atau untuk pergi occasions. Ingin menghargai momen-momen indah kehidupan melalui busana yang diilhamkan, rekaan yang terhasil mempunyai kisah berbeza dan makna yang tersendiri. Setiap perincian yang ditonjolkan, daripada butiran sulaman sehingga pemilihan corak fabrik, kesemuanya dilakukan dengan penuh teliti.
Pertama ni yang dipanggil kebaya bonda. Tapi kebaya bonda yang ini dia ada sulam sikit lah. Sulam dia sulam yang very simple. Saya tambahkan dengan ciri-ciri gold stamping. So kalau you tengok dekat situ dia ada gold stamping. So zaman-zaman dulu ni orang zaman dulu ni dia suka benda yang vavavum, benda yang bold, you know. Kebaya bonda ni dia ada pesak dan juga kekek. Sama macam zaman dulu punya, cuma saya ada tambah sikit lah, mungkin nak bagi dia loosey sikit. Sebab zaman dulu dia sama ada dia betul-betul ketat ataupun dia betul-betul loose. So kita ada manipulate sikit tetapi tidak lari jauh daripada siluet tradisional. So yang nombor 2 ni, fabric yang kita pakai ni adalah fabric linen cotton. Tetapi dia punya cutting dia lebih kurang macam baju kurung Riau. Dia macam baju kurung Pahang macam tu. So this is basically kebaya Pahang. Rekaan kebaya Riau yang tampil dengan poket di bahagian dada ini memberikan kelainan dengan sentuhan yang lebih minimalis. Potongan kola jenis cekak musang di bahagian leher baju ini pula menambahkan lagi gaya elegan kepada pemakai. 2 tahun yang lepas saya mahukan satu kelainan, tapi saya masih nak mengekalkan tradisional kan. So kelainan yang saya bawa adalah mengaplikasikan sulam goyang. So sulam goyang ni special pada hati saya kerana ia dijahit oleh makcik-makcik yang otai. Kalau you tengok dia punya perincian tu, dalam dia semua dia tak ada pakai jahit tepi pun. Dia akan lipat sebiji macam zaman-zaman dulu macam arwah nenek saya buat tahu. Jadi saya sangat suka sebab dia mengekalkan unsur-unsur tradisi itulah. Saya suka sangat-sangat. Dia adalah sulam yang dilukis kepada baju dan dijahit pada baju. Maknanya setiap baju tu tak ada yang sama. Kebaya Lalasari ni saya pernah lihat arwah nenek saya ada sebiji macam ni. So saya pilih dan saya imagine arwah nenek saya pakai dan saya buat balik semula. So dia punya perincian tu dia butang balut. Lepas tu dia punya cutting tu adalah cutting seperti kebaya Riau. Beza dia dengan yang awal tadi punya kebaya Riau tu, kebaya Riau yang tadi tu dia kembang sikit. Yang ini dia panjang. Kebaya Suri Pelangi merupakan rekaan kebaya labuh bersama potongan pesak yang lebar. Motif utama rekaan ala gaun ini adalah untuk menghasilkan ilusi langsing dan pemakai tampak lebih tinggi apabila menggaikannya. Baju ni kita panggil baju panjang kamsi. So what we do with this baju kamsi ni, kita ambil baju kaftan tapi kita ambil sleeves dia. Sleeve dia ni adalah sleeve daripada baju panjang peranakan. So kita campurkan dan kita jadikan baju kamsi. Mengambil kira saiz dan bentuk badan pelanggan yang berbeza-beza, jenama ini menawarkan pembelian baju dan kain secara berasingan agar lebih mudah untuk disuai padankan mengikut keselesaan masing-masing. Saya ni jenis yang bila saya beli baju, kadang-kadang saiz badan saya ni tak proportionate. So bila tak proportionate, kadang-kadang baju boleh pakai M ataupun S. Tapi belah bottom saya nak kerja L. Tapi benda ni bila you beli satu set, you tak boleh. You don't have that option to choose the sizes kan. So that is number one reason kenapa kita buat kita punya baju ni separate. Uniknya walaupun kain-kain batik ni semua ialah dia batik, tapi kita akan buat in such a way that kita panggil kain ikat sebab kita dah siap jahit. So all you have to do is masuk kain tu dan just twirl it around, ikat je kat belakang, and it nampak macam as though you pakai kain batik lepas. Sentiasa relevan dan tak laput ditelan zaman, pakaian tradisional sememangnya mempunyai auranya yang tersendiri. Selain dapat menyelahkan keanggunan pemakai, rekaan daripada label ini juga membuatkan anda seperti mengimbau nostalgia indah zaman dahulu kala.
Bagi wanita Muslim berada dalam keadaan uzur seperti sedang haid atau nifas akan membataskan diri mereka daripada melakukan ibadah. Namun situasi ini bukanlah alasan untuk golongan Muslimah meninggalkan terus amalan yang boleh mendekatkan mereka kepada Yang Maha Esa. Ikuti kupasan lanjut bersama Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim mengenai amalan zikir dan doa yang boleh dilakukan oleh kaum hawa ketika sedang uzur dalam segmen Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita peluang untuk bersama-sama hari ini dalam kita membicarakan satu topik simple tetapi selalu menjadi persoalan kepada para wanita di luar sana, iaitu zikir ketika mereka uzur. Biasalah orang perempuan ni, tuan-tuan perempuan, ada masanya diorang ni boleh semayang, ada masanya tak boleh semayang. Bila tak boleh semayang ni bukan hanya tak boleh semayang, mereka tak boleh baca Quran. Tu kena beringat. Ya, sebab apa? Orang perempuan ni bila dia period, Allah suruh rehat sungguh. Tetapi fitrah manusia itu dia perlukan ketenangan. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Apabila kamu berzikir, ia akan memberikan ketenangan kepada kamu, kepada hati kamu. Kalau tak berzikir, pening kepala dia orang ni. Jadi oleh sebab itu, hari ini saya nak kongsi kepada perempuan sekalian bahawa apabila perempuan dalam keadaan period, apa yang mereka boleh buat? Okey, yang pertama, mereka kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang perempuan ni bila dia period, kadang-kadang dia orang sakit tau. Gugut lah, sakit tu lah, pening kepala lah, rasa macam tak selesa badan lah. Itulah keadaan perempuan. Hormon tak okey. Jadi banyakkan doa, sebab orang yang dalam keadaan tak selesa, bila dalam keadaan macam ni, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan terima doa mereka. Sebab apa? Mereka sedang sakit. Tu. Nombor 2, banyakkan berzikir. Orang kata, Ustaz, mana boleh zikir, kami kan period. Yang tak boleh ialah membaca Al-Quran. Tetapi kalau zikir boleh tak? Sebagai contoh, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walaupun ayat-ayat yang ada dalam zikir itu terdapat dalam Quran, tetapi ia telah menjadi satu zikir yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan kita diminta untuk membaca zikir-zikir tersebut. Maka tidak ada masalah, orang perempuan boleh baca zikir-zikir itu. So banyakkan zikir, jangan banyak mengumpat pula. Nombor 3, boleh tak baca ayat-ayat Quran, ayat-ayat Quran yang ada dalam Quran ataupun surah yang ada dalam Quran, tetapi ia menjadi amalan yang Nabi suruh baca. Contoh, baca sebelum tidur. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baca pula qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan baca ayat seterusnya, surah seterusnya. Boleh tak dia baca 3 surah ni? Boleh. Sebab dia bukan baca Quran, tetapi dia baca sebahagian daripada ayat Quran yang niatnya untuk mendinding diri, untuk jadikan zikir, itu tidak ada masalah. Macam tadi kan? Apa nama subhanallah ada dalam Quran. Subhanallazi asra bi 'abdihi, subhanallah ada dalam Quran. Perkataan Allahu akbar ada dalam Quran. Kan? Semua itu dibenarkan. Sebab apa? Kita niat untuk berzikir. Yang tak boleh baca Quran. Dari juzuk 1, juzuk 2 baca, kita baca Quran. Itu tak boleh. Tapi kalau kita baca zikir, dibenarkan. Tak boleh baca Quran, tetapi kita boleh baca terjemahan Al-Quran atau tafsir Al-Quran. Itu boleh. Bacalah. Kita nak tenangkan diri, kita baca tafsir Al-Quran. Boleh, tak ada masalah. Dapat ilmu lagi kita. Jadi jangan buang masa dengan benda tak berfaedah. Bacalah benda-benda yang boleh mendatangkan faedah kepada kita, menjadi pendinding, ya, daripada perkara-perkara yang tidak baik. Dan yang terakhir, tuan-tuan perempuan, bagi wanita yang dalam keadaan period, yang dalam keadaan uzur, tak salah bagi mereka bersedekah, berimpak, buat amalan-amalan baik.
Semua itu akan menyebabkan kita mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang puan-puan boleh buat ketika puan-puan dalam keadaan uzur. So, apa lagi? Jom kita pakar-pakar buat. Meminta maaf tidak membuatkan kita hina dan memberi maaf tidak menjadikan kita bangga. Sebaliknya, kemaafan yang diberi dengan tulus ikhlas membuatkan hidup kita lebih tenang dan bahagia. Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat, walau dilempar dengan batu tetap membalasnya dengan buah. Maka berusahalah untuk selalu memberi manfaat. Semoga hidup kita sentiasa diberkati dan apa jua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dan penuh toleransi. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada pemilik kediaman Encik Syamsul Selamat dan pasangan Puan Nur Hayati Mohamed kerana sudi menerima kunjungan Nona minggu ini. Semoga setiap perkongsian kami hari ini dapat memberi manfaat dan inspirasi buat anda semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga